السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Muazzin, tuan-tuan guru, datuk-datuk, ayahanda bonda, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya puji syukur kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi dengan limpah inayah, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanjangkan umur, masih diberi kesempatan, kesihatan yang baik insya-Allah kepada diri kita semua untuk kita meneruskan lagi agenda kehidupan kita, untuk kita meneruskan lagi saki baki daripada umur kita. Mudah-mudahan dengan ruang, peluang dan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama-sama yang kita manfaatkan sebaik mungkin. Tak lain dan tak bukan adalah untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini Allah Ta'ala telah memilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama menunaikan solat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan ada kebaikan dan natijah terbaik daripada pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini, yang mana hari ini 13 betul 13 Februari. Bulan Rejabnya berapa? 11. Alhamdulillah ya. Kalau boleh jangan kita tinggalkan yang hijrah tu. Biasa kita sebut Masihi kan. Kalau boleh kita ingat sama yang hijrah tu. Rasa-rasa macam baru je kita sambut tahun Masihi 2022. Dan hari ini dah 13 Februari. Ya. Bulan Islamnya Rejab dah 11. Lepas Rejab, Sya'ban, lepas tu Ramadan. Rasanya macam sekejap je. Ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, la taqumus saah, tidak akan datang hari kiamat itu. Baginda sebut beberapa perkara dan salah satu daripadanya waqaribuz zaman, masa menjadi pendek. Dengan masa yang sesingkat sependek itu, ya, maka bersegeralah kita, ya, dalam melakukan apa juga kebaikan, apa juga kebajikan, ya, untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memperingatkan diri saya, ya, tuan-tuan, datuk-datuk, ya, ibu-ibu, ingatkan anak-anak kita yang mana belum ganti puasa tu masih ada waktu lagi, ya. Yang belum ganti puasa masih ada, sebab dia nanti Rejab dengan Sya'ban dia laju je.
Sya'ban pergi Ramadan lagi laju. Ya, takut tak sempat kita kalau kita tak buat segera, dan kita buat sambil lewa. Sebab kita khawatir nanti bila dah masuk masuk Sya'ban, waktu tu dah sibuk kunduri tahlil, doa selamat dan sebagainya, akhirnya tahu-tahu Ramadan. Jadi apakah tanda-tanda Ramadan, tuan-tuan? Tanda-tanda Ramadan, kalau ikut bulannya Rejab tu dah nak sampai Ramadan tu kan. Tanda-tanda Ramadan, bila mana ada bisikan Yusuf Tayyub, tu dia tanda-tanda Ramadan. Ya, tanda-tanda Ramadan adalah anak bulan Ramadan lah kan. Dan pengalaman saya bertugas dulu di Masjid Diraja Sultan Alaidin, Kampung Bandar di Kuala Langat, 7 tahun di sana. Setiap tahun paling kurang 2 kali cerap hilal, tengok anak bulan ya. Yang biasanya Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah. Adapun sahabat-sahabat di bahagian falak Jabatan Mufti, dia tiap-tiap bulan naik. Cerapan tu berlaku tiap-tiap bulan. Saya naik sebab ya, kita bertugas di Masjid Diraja, kena mengiringi Jabatan Mufti ya, untuk cerapan hilal itulah ya. Tak pernah nampak pun, tuan-tuan. Anak bulan tu tak pernah nampak pun kan. Tapi tengok anak bulan tu merupakan sunnah ya. Tengok anak bulan tu merupakan sunnah, sebab geografi ataupun kita punya iklim dia kadang-kadang tak banyak membantu kita. Bila kita tengok dah sampai waktu dia tu, dia mula datang awan lah, macam-macam datang kan. Tapi kalau dekat tanah Arab tu kita boleh tengok secara sebab tanah Arab ni langit dia luas kan. Jadi cerapan hilal ya, sebab tu ketika ini ya, kita nak tahu Syawal ke Ramadan ke ya, kita tengok kalender dah cukup dah kan. Kalau dulu tak, kalau dulu nak tunggu Ramadan, nak tunggu lebih-lebih lagi Syawal lah. Pernah kita melalui satu zaman yang mana kita berkumpul depan TV kan. Berkumpul anak beranak depan TV ni, nak tunggu besok raya ke tak raya ni. Ya, ayam tak sembelih lagi ni kan, ketupat belum direbus lagi ni. Kita melalui zaman itu. Alhamdulillah, dengan teknologi, dan Islam juga meraihkan teknologi, pada hari ini kita tengok kalender pun dah cukup. Sebab apa? Bila mana sahabat-sahabat daripada Jabatan Mufti dibantu oleh agensi lain, iaitu Jupin ya, mereka mencerap hilal, dan kalau kita gunakan imkan ru'yah lah ya, untuk kita tengok tu, yang mana ya, pengeluar kalender ni dia akan merujuk kepada Jabatan Mufti dan juga Jupin tu lah. Jadi kita tak perlu risau dah ya. Apa-apa pun peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan tadi tu yang maknanya ingatkan anak-anak kita, especially yang perempuan ya, untuk apa? Ganti puasa ya, masih ada masa lagi, insya-Allah. Dan keberadaan kita dalam bulan Rajab, sebagaimana doa yang dibacakan oleh tuan imam kita tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini pun satu benda juga ya, doa yang dianjurkan, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Kalau kita baca wa ballighna ni seolah-olahnya apa, tuan-tuan? Kita merayu. Wa ballighna, sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Sebab tidak semua orang diberi peluang
untuk mengecapi bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh dengan segala fadilat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kita berdoalah dan buatlah apa-apa juga persiapan-persiapan seumpamanya dengan dengan Quran kita, dengan puasa kita, kita kena buat latihan. Tak latihan pun Ramadan akan datang, Ustaz. Betul. Tak latihan pun Ramadan akan datang. Tetapi orang yang berlatih dengan orang tak berlatih ni lain. Betul tuan-tuan? Tim yang berlatih main bola ni, tim yang struggle berlatih, dia akan bila masuk Ramadan tu dia dalam keadaan sangat bersedia. Maknanya dia masuk gelanggang tu, dia masuk padang tu dalam keadaan dah ready dah. Tinggal nak buat dia. Kalau tak berlatih, dia akan masuk padang juga, kan? Tapi dia punya canggung, tak bersedianya dia itu, akhirnya natijahnya nanti tengoklah orang yang berlatih dengan tak berlatih tu, natijahnya kita tengok di hujungnya. Jadi kita dah berada dalam bulan Rajab, alhamdulillah. Doalah kita supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Baik, berbalik kepada pengajian kita, itulah tanggungjawab ibu bapa dan anak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan tanggungjawab mengikut kesesuaian dan keupayaan seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membebani seseorang itu dengan tanggungjawab yang berat, melainkan menurut kemampuan yang ada padanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Suratul Baqarah ayat 286. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. At-Talaq ayat 7, yang mana Allah Ta'ala berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya sekadar mampu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberati seorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah diingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Bila mana kita sebut memberi nafkah dalam keadaan mampu, kita berbalik kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimin wal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam bulan Rajab ni juga, wasari'u, bersegeralah kita untuk kebaikan, bersegera kita. Sebab apa? Umur kita tak panjang mana, masa pun dah makin pendek. Dengan peruntukan umur kita 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, adakah dengan peruntukan umur itu cukup amalan kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Walau bagaimanapun, untuk kebajikan, kebaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita untuk meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Ta'ala nak bagi apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Nak bagi syurga, untuk mendapatkan syurga Allah yang dia punya, kan? Tu. Jadi syurga Allah Ta'ala ni dapat duduk kat sisi dia tu pun dah cukup, kan?
Untuk siapa yang berada di sisi syurga tu, ya, untuk orang yang bila dia bercakap-cakap dia tawakufkan diri dia. Nampak tak? Jadi kalau kita berlumba-lumba, ya, untuk meraih syurga Allah Ta'ala, nescaya kita tidak akan kecewa. Ini pasti, ya, sebab syurga Allah Ta'ala itu luas. Tetapi kalau kita berlumba-lumba untuk dunia, kita akan kecewa. Betul kan? Kita berlumba untuk dunia, kita akan kecewa. Sebab apa? Sebab terbatas benda tu kan, benda tu terbatas, ya. Tak payah jauh-jauh tuan-tuan, ya. Tuan-tuan sokong Liverpool ya, saya sokong MU kan. Sekarang ni, ya, penyokong MU dengan penyokong Liverpool, ya, kalau Liverpool kalah dengan tim lain, yang seronok penyokong MU. Dan di situ pasti ada yang kecewa. Ya. Jadi untuk dunia ni, apa juga yang kita kejarkan, ya, kalau tak dapat pasti kecewa. Tetapi, ya, untuk meraih syurga Allah Ta'ala, syurga Allah Ta'ala itu maha luas. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan oleh ada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang boleh menginfakkan hartanya. Dalam keadaan senang dia bagi, dalam keadaan susah pun dia boleh bagi. Ya, inilah ujian. Ya, kita katalah sekarang ni Allah Ta'ala uji kita dengan PKP dan sebagainya. Ada orang dia kehilangan punca pendapatan, ya. Tetapi untuk mendapatkan syurga Allah Ta'ala, dia dulu seorang yang sentiasa mudah untuk infak. Tetapi bila mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia terus menginfakkan. Ketika mana dia senang, dia infak secara senang. Ketika mana dia sukar, keadaan sukar, dia juga infak juga. Tetapi dalam keadaan dia sukar, maknanya dalam keadaan kesempitan pun masih dia mampu untuk menginfakkan hartanya, ya. Jadi ini bulan-bulan berlatih dah ni, ya, bulan-bulan kita berlatih untuk infak dan sebagainya. Alhamdulillah, tadi saya masuk tadi tengok nampak apa, ada gerobok rezeki tu kan. Gerobok rezeki tu, ya, sentiasa di top up dan sebagainya. Kita tak tahu tuan-tuan, sebab kita la yukallifullahu nafsan, kita tak diuji dengan itu. Tetapi kita diuji juga. Kesusahan orang itu adalah ujian untuk kita. Sejauh mana kita prihatin dan peka kepada kesusahan orang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa nak bagi kepada orang yang sentiasa syukur. La in syakartum la azidannakum. Kan? Apabila kamu bersyukur, caranya macam mana? Rezeki kita bahagi-bahagikan. Sebab bukan semua pendapatan kita yang berada di simpanan kita itu bukan hak mutlak kita. Ada hak-hak orang lain. Dengan cara kita bersyukur itu, kita menginfakkan harta kita, Allah Ta'ala akan tambah. Allah Ta'ala akan tambah, walaupun dalam segi matematik kita lah, ya, matematik kita ni, ya, kalau kita tolak 10 tolak 5, memang tinggal 5 lah. Betul kan? Ya. 10 tolak 2 tinggal 8. Itu matematik kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, nak bagi lebih lagi pada tu. Dan jangan kita mengharapkan kita keluarkan RM10, kita akan dapat RM10 ataupun RM20. Ya. Hari ni Allah Ta'ala kurniakan kita apa? Kesihatan. Itu nikmat yang paling besar. Yang paling besar sekali nikmat iman dan Islam lah. Kemudian Allah Ta'ala bagi nikmat kita apa? Lapang. Macam tuan-tuan, sihat alhamdulillah, boleh buat ibadah. Lapang tuan-tuan, Allah Ta'ala juruskan kepada majlis-majlis ilmu. Sedangkan boleh je tuan-tuan nak balik, kan? Sejuk-sejuk macam ni, ya, tuan sampai macam ni kan, oh, itu kalau balik tarik selimut sedap kan. Tetapi Allah Ta'ala juruskan tuan-tuan, lapang dan sihat itu untuk
Bukan sebab kita ni rajin, tak, tapi Allah Ta'ala pilih. Ya, ya, begitulah hal keadaan dia. Maknanya ini adalah waktunya untuk kita, ya, untuk infak, untuk membantu, ya. Masuk 2022, antara azam, orang selalu sebut azam. Ni azam kita apa dia? Kita nak wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita nak bantu orang. Sebab apa? Dengan cara kita membantu orang, Allah Ta'ala akan bantu kita. Alhamdulillah tuan-tuan, Masjid Al-Madaniyah ni dulu surau kan, ya, lepas tu jadi masjid. Alhamdulillah, walaupun ada ahli jawatan kuasanya, tetapi yang untuk mengimarahkannya siapa? Adakah jawatan kuasa dia juga? Jawatan kuasa adalah orang yang diamanahkan. Tetapi untuk mengimarahkan masjid ini adalah kita, tuan-tuan, ya. Sebab tu masing-masing ambil peranan. Dalam kita kata wasari'u tadi, bersegera tu, ambil peranan. Apa yang kita boleh, ya, apa boleh yang kita boleh buat untuk kita mengimarahkan masjid bila mana Allah Ta'ala dah, itu hari kan, dalam waktu PKP berapa lama, ya, dalam keadaan kita pun sukarnya, ya Allah, kehidupan ini, bila mana Allah Ta'ala dah buka ruang dan peluang ini, maka kita rebut peluang-peluang ini, ya. Tak kala tuan-tuan masuk jumpa najis, tai kucing ke, tai cicak ke, apa peranan kita ketika itu? Adakah kita ambil gambar, lepas tu viralkan dalam grup jemaah, lepas tu Noja apa, sini panggil siap, ya, siap makan gaji buta. Adakah itu peranan kita? Kemudian ada lagi, ya, dia sanggup tunggu siap tu datang, sinsir lengan. Ni bukan cerita sini tuan-tuan, ya, ni cerita tempat lain ni. Ya, sinsir lengan datang siap, dia hamunnya siap kat situ juga. Ada lagi, dia ambil gambar, dia yang ambil najis tu buang kan, masuk dalam media sosial dia. Alhamdulillah, ya. Kalau sekiranya niat dia baik untuk mengajak orang kepada kebaikan, tetapi kalau dia ambil itu untuk mencari populariti dia, tak dapat apalah. Tetapi dengan adanya najis di situ, kehadiran kita di situ, itulah ruang dan peluang yang Allah Ta'ala nak bagi kita untuk kita pun tak tahu, bila kita mana kita sebut di awal tadi, untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amalan mana yang Allah Ta'ala pilih untuk kita dapatkan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Barangkali tak cicak tu lah, ya. Yang infak kita ni tak tentu lagi, ya. Yang solat kita ni pun tak tentu lagi. Tetapi Allah Ta'ala ambil nilai yang kita buang tai cicak tu tadi sebagai ibadah yang Allah Ta'ala redha, masuk syurga kita, ya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi dalam suratul Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyesuaian itu, dan kewajipan bapa pula mencari makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Ya, hendaklah diberatkan, ya, tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Ya. Dalam kehidupan ni kita diamanahkan, ya, lebih-lebih lagi sebagai ketua keluarga. Amanah kita siapa? Isteri kita, kemudian anak-anak kita. Kemana kita nak bawa hala tuju tu? Ya. Hari ni bila kita kata masjid dah mula buka per kapasiti, inilah waktunya kita nak bawa anak kita, isteri kita. Sebab apa? Kalau kita tengok di luar sana, betapa banyaknya sakit-sakit di luar sana tu. Jadi suplemen, Panadol, lagi apa lagi?
Segala jenis ubat ada di masjid dan surau-surau. Ya, majlis-majlis ilmu itu merupakan penawar, ya, untuk kita menjana perjalanan kehidupan kita dan anak isteri kita. Sebab ini adalah amanah. Kita tak nak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita akan dipertanggungjawabkan dan anak-anak kita menuntut hak dia. Selangkah kita nak masuk syurga, anak tarik, isteri tarik. Ya Allah, ayahku ini sembahyang waktunya tak pernah miss di masjid, kuliah tak pernah tinggal, tetapi bila mana balik dia tak pernah menceritakan pada aku, ya, tentang yang ini baik, yang ini buruk, yang ini boleh buat, yang ini tak boleh, yang ini haram, yang ini halal. Tak pernah pun disampaikan itu kepadaku, sehingga kan aku tak tahu. Jenuh tuan-tuan. Itu kalau seorang isteri. Kalau ada isteri-isteri lagi, semua pakat tarik, ya, macam lapak gitu tuan-tuan. Kan? Masing-masing tuntut hak dia. Ya. Dalam surah An-Nisa, firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah An-Nisa ayat 84, faqatil fi sabilillahi la tukallaf illa nafsak wa haridil mu'minin. Oleh itu, maksudnya, berperanglah wahai Muhammad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela Islam daripada pencerobohan musuh. Engkau tidak diberati selain daripada kewajipanmu sendiri, dan berilah perangsang kepada orang-orang yang beriman supaya apa? Mereka turut berjuang, ya, dengan segagah dengan gagah dan berani. Nah, itu. Dalam ayat lain, wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa huwa la yuzlam wa hum la yuzlamun. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 62. Dan kami tidak memberati seorang melainkan apa yang terdaya olehnya, dan di sisi kami ada sebuah kitab, iaitu surat An-Amal, yang menyatakan segala-galanya dengan benar, sedang mereka tidak dianiaya. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 62. Ya. Apa-apa pun itulah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, ya. Allah Ta'ala beri kita amanah, dan kita jalankan amanah kita itu menuruti kemampuan kita. Sebab amanah itu akan dipertanggungjawabkan, ya. Dalam hadis apa? Kullukum ra'in, ya. Setiap kamu adalah pemimpin, dan kamu akan dipersoalkan tentang apa yang kamu pimpin. Hari ini itulah anak-anak isteri kita, ya. Anak-anak isteri kita yang kita bina hari ini, inilah yang kita nak bawa ke syurga. Ya. Kita tak naklah cukuplah kat dunia, kat syurga nanti kita ada lain bidadari lawa ke macam mana, tak. Kan? Tak, kita kena bina keluarga kita pada hari ini, walaupun kita faham dan kita, ya, dunia hari ini banyak tak membantu dalam pendidikan anak-anak kita. Ya, dunia di luar sana gelombangnya sangat kuat. Bukan takat anak-anak kita tuan-tuan, kita pun boleh lemas dalam gelombang itu, ya. Gelombang tanpa sempadan. Kalau kita tak bentuk betul-betul, bukan takat anak kita, kita pun boleh terjerumus sama. Kemudian setiap tanggungjawab hendaklah dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketekunan. Yang mana tanggungjawab terutamanya yang berkaitan dengan keluarga hendaklah dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketekunan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi pembalasan yang seimbang, adil dan saksama. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah yurzakun.
fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Ya. Sesiapa yang mengerjakan suatu perbuatan jahat, maka ia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Dan siapa yang mengerjakan amal soleh, ya, dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Ya, mereka beroleh rezeki dalam syurga itu, ya, dengan tidak dihitung. Dalam ayat lain dalam surah Al-Fussilat ayat 46, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Allah bagi amanah, pilihan untuk meneruskan amanah itu di tangan kita. Jadi tugas-tugas kita apa dia? Ya. Tugas kita adalah mengajak, ya, mengajak anak isteri kita ke arah kebaikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni sangat-sangat beruntung, kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kita ni Allah Taala pilih antara umat yang terbaik. Umat-umat terdahulu amat mencemburui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan cemburu pada Nabi, mereka cemburu pada kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ya, tugas kita apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Bermula dengan bila? Bermula di mana? Bermula di rumah kita. Sebab tu kalau kita tengok hikmah berlakunya apa? Covid tadi yang awal-awal tu kan kita tak pernah terfikir, tak pernah terlintas yang kita akan duduk bersama dengan anak-anak kita, solat jemaah sama-sama, ya, puasa sama-sama, berbuka sama-sama, apa-apa perbuatan pun kita lakukan bersama. Ya, sebelum tu tak pernah terfikir dan terlintas di fikiran kita. Tetapi Allah Ta'ala bagi ruang dan peluang itu untuk apa? Kita memperbaiki dan memperbetulkan, memperelokkan institusi keluarga kita. Ya, di samping kita solat jemaah, ada waktu-waktunya kita akan bagi tausiah dan tazkirah kepada anak-anak kita. Ya. Betapa ujian ini untuk apa? Untuk memperingatkan kita, ya, untuk memberi, ya, ikbar, muhasabah kepada diri kita, untuk beri peringatan kepada kita, yang tu kita terapkan kepada anak-anak kita. Sebab bila mana kita berbalik kepada indikator kejayaan kita mendidik anak, ya, mungkin ialah ini sebagai apa ni lah, mungkin tuan-tuan ada anak yang berjaya dan sebagainya, kan? Tapi indikator kejayaan yang sebenar iaitulah bila mana anak itu dididik dengan pendidikan, dan pada masa yang sama hubungan dengan Allah Ta'ala dia boleh jaga. Hablum minallah tu dia boleh jaga. Kalau sekadar dia pergi ke Menara Gading, keluar dia jadi apa? Doktor ke apa ke, ya. Tetapi hubungan dengan Allah Ta'ala dia tak jaga, kita gagal. Kalaupun dia tak mengaji tinggi, tetapi hubungan dia dengan Allah Ta'ala dia jaga, itu masih terbaik. Dan sekiranya kita boleh menghantar anak kita ke Menara Gading dan berjaya dalam kehidupan dia, pada masa yang sama hubungan dengan Allah Ta'ala dia jaga, itu adalah terbaik. Ya, sebab tugas dakwah tu memang terpikul di bahu-bahu kita. Ya, tuan-tuan tak boleh kata alah tugas dakwah ni, ya, tugas ustaz, tugas dakwah ni tugas tok imam, tugas dakwah ni ketua kampung, pemimpin. Tak, tuan-tuan. Tugas dakwah terpikul di bahu-bahu kita semua. Ya. Walau apa latar belakang kita, ya, walau apa profession kita, tugas dakwah tu terpikul di bahu kita dan kita kena jalankan. Kalau tidak, dia tidak melengkapi apa yang elemen yang Allah Ta'ala nak tu. Ya, yang selalu kita sebut, habis kuliah kita akan baca surah Wal Asr, kan? Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya semua
berada dalam kerugian. Ya. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Cukup tak sekadar beriman? Tak cukup, tuan-tuan. Sebab ayat selepas tu wa amila salihan, kan, beramal soleh. Cukup tak? Tak cukup lagi. Wa tawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Cukup tak? Tak cukup lagi. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. 4 elemen tu baru melepaskan diri kita daripada orang-orang yang rugi. Ya. Sebab ayat itu dia wow, bukannya au. Kalau au dalam bahasa Arab, atau kita ada pilihan, cukup saja beriman dah cukup, cukup saja beramal soleh cukup, ataupun berpesan-pesan dengan kebenaran, dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Salah satu je dah cukup, kan? Macam kita apply kerja, kan, dia ada dia punya apa, kelayakan tu, kan, kononnya SPM ataupun kan, kita boleh pilih. Tetapi dalam hal ini, untuk mengelakkan kita daripada golongan orang-orang yang rugi, kita tak ada pilihan. Kita kena melengkapi 4 elemen tu. Apa dia? Beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Baru cukup. Maknanya berpesan dengan kebenaran ni tadilah mengajak orang kepada kebaikan. Siapa dia? Especially anak keluarga kita. Sebab Allah Ta'ala berfirman apa lagi? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Kan? Abdikanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, dan jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa bil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua ibu bapa. Selepas tu wa bidzil qurba. Siapa dia? Ahli keluarga terdekat, anak isteri kita lah. Ya. Jangan kita ambil mudah benda tu. Ya. Tentang aurat dia, pergaulan dia. Ya. Sebab hari ni sangat mencabar, tuan-tuan. Ya. Dunia hari ni sangat mencabar. Baik macam mana anak kita pun, kita kena ada rasa cemburu. Cemburu. Maksud cemburu ni apa? Cemburu dengan siapa dia berkawan. Ya. Apa dia punya tu, kena tahu. Sebab hari ni, tuan-tuan, ya, bertunang je dah naik motor sama, kan? Tunang tu bukan lesen, tuan-tuan, kan? Tapi hari ni berlaku macam tu. Dah bertunang tu dah boleh bawa pergi mana dah. Ya, kalau saya sebut kat tuan-tuan ni, saya dekat Masjid Salam Puchong, boleh kata hari-hari kes tu ada, kes pergolakan rumah tangga, kes penceraian. Saya tahu kalau datang bawa 3 lai, sekarang 2 lai lah, dia jadi 2 lai lah. 2 lai tu, yang tu nak mohon nikah. Kalau datang bawa selai, kes cerai, untuk dapatkan tu, untuk bawa ke mahkamah. Dan bukannya orang lain, anak-anak kita lah, kan? Anak-anak kita yang rate ataupun rata-rata umur perkahwinannya baru 5 tahun ke bawah. Pada kita 5 tahun ke bawah tu baru peringkat apa, tuan-tuan? Ta'aruf, peringkat pengenalan. Tetapi yang berlakunya hari ini macam itulah. Ya. Datang madu, ya, datang apa ni. Ya, pernah satu kes, telefon pukul 2 lah pagi. Telefon, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz ni. Ada kat mana? Kat masjid. Tak apa, tunggu saya pergi. Pergilah. Jumpa. Saya tengok mata dia lebam. Mata dia lebam.
Lepas tu minta lah apa ceritanya, dia pun cerita. Ya. Saya bukan nak pukul dia Ustaz. Saya baru angkat tangan, kaki dia dah sampai kat muka saya. Kaki siapa? Kaki isteri dia. Yang tu yang saya nak tergelak sangat tapi saya tahan. Ya. Kaki isteri dia dah sampai kat sini. Lebam mata dia. Tu macam mana Ustaz? Saya nak tahan gelak dan tu tapi macam itulah kan. Nah, agak-agaknya waktu dia bercinta dulu dia tak pernah tanya yang isteri dia ni black belt ke apa kan. Tahu-tahunya kaki dah sampai kat dia punya mata. Macam-macam kes tuan. Ya. Jadi dia lagi waktu PKP tu bila dah orang kata apa? Hari-hari lain ni dia tak sedar kan. Maknanya pagi dia pergi kerja, petang dia balik, malam dia balik. Jadi berjumpa tu jarang. Masing-masing dengan tugas masing-masing. Tapi bila mana PKP duduk sama, datang ke masjid nak mengadu apa? Baru saya tahu Ustaz, isteri saya kuat kentut. Yang tu pun jadi punca bergaduh. Tuan-tuan ketawalah. Tapi ini realiti. Ini yang berlaku. Sikit je. Kita buatlah sikit sesi. Kan? Kalau kita juruskan pada dia punya apa ni, dapat dah jawapan dia sebenarnya. Hablum minallah dia tak jaga. Bila saya tanya solat jemaah tak kat rumah? Pernah solat jemaah tak suami isteri? Dulu waktu baru-baru kahwin. Kebanyakannya macam tu. Yang solat tak? Kadang-kadang kita dah tahu dah jawapan itu, tapi kita nak bantu dia. Ya. Tu dia. Macam-macam kisah tuan. Kadang-kadang tak masuk akal pun ada. Ya. Tu dia. Yang seterusnya, manusia digalakkan hidup berkeluarga. Wallahu ta'ala alam. Sikit cukuplah sekadar itu ya, untuk perkongsian kita pada pagi yang bahagia ni. Mudah-mudahan sedikit itu lebih baik ya, untuk disampaikan kepada anak isteri kita di rumah ya. Peringatan saya macam itulah, jangan tuan-tuan balik nanti macam tak ada apa-apa je ya. Nanti balik sampaikan walaupun sedikit ya. Saya tak nak tuan-tuan tinggal kat tempat duduk, kang buka pintu tinggal kat pintu, naik motor tinggal kat motor, pergi kedai mamak tinggal kat kedai mamak, balik rumah macam tak ada apa-apa ya. Balik sampaikan untuk kebaikan. Yang pertama tadi, siapa yang belum ganti puasa ya. Kemudian ya, hubungan dengan Allah Ta'ala tu ya, pastikan hubungan dengan Allah Ta'ala tu. Sebab bila mana hubungan dengan Allah Ta'ala selesai, Allah Ta'ala akan menyelesaikan hubungan kita dengan manusia. Sebab hablum minallah, hablum minan nas. Bila mana hubungan dengan Allah kita jaga, Allah Ta'ala akan permudahkan hubungan sesama manusia. Bukan orang lain tuan-tuan kan. Yang saya sebut tadi tu, yang dia bergaduh tu suami isteri kan. Maknanya yang tidur sebantal ya? Yang kadang kain pelekat dengan kain batik pun tertukar ya? Tapi bila mana hubungan dengan Allah Ta'ala dia tak jaga, maka itulah yang dia dapat ya. InsyaAllah tuan-tuan balik walaupun sikit perkongsian kita, tapi balik sampaikan. Sebab apa? Untuk kebaikan ya, kita nak keluarga yang kita bina hari ini, keluarga ni yang kita nak jumpa di syurga nanti ya. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kepercayaan yang tuan-tuan beri. Mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Jadi kita tutup dengan bacaan doa tasbih kafarah suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam min sayil asqam. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal marad wa syada'id wal mihan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.